Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insyaAllah saya akan bacakan learning outcome. Okey, sepanjang lab ni, di akhir eksperimen, student akan dapat menentukan daya yang dikenakan terhadap trash. Yang kedua, student dapat menentukan daya yang dikenakan kepada setiap member-member ataupun tiang-tiang yang ada pada task. Seterusnya kita terus kepada teori. Structural engineering is a field of engineering dealing with the analysis and design of structure that support or resist load. Structural engineering is usually considered a specialty with civil engineering, but it can also be studied in their own right. Structural engineering engineers are most commonly involved in the design of building and life of building structure, but they can also be involved in the design of machinery, medical equipment, vehicle, or any item where structural integrity affect the item function or safety. Structural engineering must ensure the design satisfy given design criteria, predict or safety. For example, structure must not collapse without due warning, or serviceability and performance. For example, buildings must not cause discomfort of the occupant. Okay, structural engineering theory is based upon physical laws and empirical knowledge of the structural performance of different material and geometry. Okay, structural engineering design utilize a number of simple structural elements and complex structural system. Structural engineers are responsible for making creative and efficient use of found structural element and material to achieve the goal. Okay. Itu saja dari apa yang saya dapat rumuskan tentang teori ni. Okey, teori ni melibatkan kejuruteraan awam. Okey, di mana kejuruteraan awam ni melibatkan seni bina, binaan, struktur-struktur binaan. So yang dia kiranya berkait rapat dengan kejuruteraan awam. Tetapi kita boleh mempelajarinya sendiri melalui apa yang kita belajar, iaitu cara mencari daya, cara mengukur daya, berapa daya yang dikenakan terhadap setiap tiang-tiang, macam itulah. Saya akan
menunjukkan prosedur untuk membuat simulation. Mula-mula kita tulis dekat DX tu 1.2. Lepas tu kita tekan DY, kita tulis 0.9. Lepas tu kita tulis dekat DX tu negatif 1.2. Lepas tu kita pangkah, kita tekan di atas tu, kita tulis dekat DX tu 1.2. DY dia kita tulis 0.9. Jadi begitu, kita pangkah. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kita tulis pula DX 1.2. Lepas tu kita dekat atas tu kita tulis macam tadi, DX 1.2, DY dia 0.9. Okey, selepas siap ni kita tekan load, kita tulis 6 kN. Lepas tu angle dia kita tulis 360. Tu kita tekan run it tu, kita letak dekat atas tu. Lepas tu kita yang 6 tadi kita buang, jadi kita letak 3 pula. Angle dia kita kekal 360, tekan dengan it. Lepas tu jadi 3 kN. Okay, selesai yang ni kita buat support, kita letak pin dekat atas tu. Lepas tu roller vertical kita letak dekat bawah tu. Lepas siap ni kita tekan soft. Jadilah begitu, 16 kN, 9 kN, 16 kN tu semua. Lepas tu kita tekan diagram, kita tekan dekat N, kita onkan dia punya N. Jadi siaplah bahagian prosedur simulation task 2 ni. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hafiz bin Azwan, nombor kad matrik 13 DAD 19F 1120. Saya di sini untuk mengirakan simulation bagi task 1 dan manual calculation. Untuk task 1 menggunakan using method of join, dan untuk diisikan dalam kotak task 1 result ni, simulation dan calculation. Okey, gunakan struktur analisis ni. Di sini saya dah siapkan simulation dia untuk 5 kN berdasarkan rajah ni. So di sini dia dah tetapkan 10 kN, 30 kN dan 30 kN untuk thrust AB, AD, BD, BC dan CD. Okey. So sini ini seperti yang rajah tadi, simulation saya buat balik. Untuk manual calculation menggunakan using method of join. First kali buat sudut A, tan cos tan sama dengan 4/2 dan tangent sama dengan tan -1 kurungan 4/2 kurungan tutup kurungan dan dapat 63.4 darjah. Untuk yang pertama, okey, khususnya 180 tolak 90 dan tolak 63.4 daripada jawapan ni dapat 26.6 untuk nilai nombor 2 di sudut A, dan 180
tolak 90, tolak 1, tolak 12.6, tolak 26.6 sama dengan 50.8 darjah untuk nilai di sini, bahagian C ni, sudut A. Bagaimana untuk sudut B? Di sini tan tangent sama dengan 8/2, bawa tan ke sebelah kanan, dapat tan negatif 1, dengan tekan shift dapatlah tan negatif 1, buka kurungan 8/2 tutup kurungan balik, dapat 76 darjah. Okey, 76 darjah tadi bahagikan, tolakkan dengan nilai nombor 1 iaitu dengan 63.4 tadi, dapatlah 12.6 darjah. Okey, 100, seterusnya 180 tolak 12.6 dan tolak 90, dapatlah 77.4. Nilai bagi nombor 3 yang kat sini. Okey. Seterusnya di sini adalah free body diagram untuk A, AB dan AD, 5 kN. Ini free body diagram untuk B, AB, 5 kN, BC dan BD. Okey. Ini pula untuk free body diagram bagi point C, iaitu BC, CD. Ya. Untuk free body diagram yang last sekali iaitu D, ia ada BD, CD dan DY. Untuk free body diagram ni tak ada di X kerana mengikutkan rajah yang dia bagi di sini. Okey. Sebab tadi ada CY, CX, CY, BD, AD. Sebab dia roller. Sebab dia support. Okey. Kalau dia roller, dia takkan ada DX. So ada DY saja untuk arah sini, tak ada. Sama dengan ni. So disebabkan dia roller, so ada DY je. DX dia tak ada. Ni sebab dia support semua bahagian, so dia ada CX dengan CY. Okey. Okey, untuk penyerahan free body diagram A ialah simbol sigma Fy sama dengan kosong. So negatif 5 ambil balik daripada rajah 5 kN tu, jadikan negatif 5. Sebab kita nak tukar kepada yang positif, so kita letakkan negatif, tambahkan AD dengan sin 77.4 sama dengan kosong. So sin 74.4 sama dengan 5, daripada negatif tadi tukar kepada positif. So AD, so 77.4 ni kita bawakan ke sebelah, jadi 5 bahagi sin 77.4 dapat 5.12 kN. Okey. Seterusnya untuk sigma Fx sama dengan kosong, kita letakkan negatif AB, negatif AD, cos 77.4 sama dengan kosong. So negatif AB balik, masukkan nilai AD tadi yang kita dah ada, yang kita dah dapat dalam kurungan 5.12 tutup kurungan, cos tukar kepada cos, y kepada sin, yang rupa sebab y dia sin. Kalau cos gunakan cos, kalau x kita gunakan cos. So cos 77.4 sama dengan kosong, negatif AB sama dengan, campur kirakan semua sekali dapat 1.116. So negatif bawakan ke sebelah, jadi negatif 1.116 kN. Okey. Terusnya untuk free body diagram B, sigma Fx sama dengan kosong, ambil balik negatif 5 ikut rajah tadi sebab memang nilai dia 5. Okay, dia dah bagi kat situ. So AB sama dengan XBC sama dengan negatif AB, cos 12.6, negatif BD kurungan kosong. So negatif kurungan negatif, letakkan AB, nilai AB negatif 1.116 kurungan balik, letakkan cos 12.6 negatif BD sama dengan kosong.
negatif BD sama dengan 5.4. So negatif bawah sebelah negatif 5.44 kN. Untuk sigma Fx ialah sama dengan kosong. So ada BD sin 12.6 negatif BC negatif sama dengan kosong. So BD ternilai dalam kurungan negatif 5.44 tutup kurungan sin 12.6 negatif BC sama dengan kosong. So negatif BC sama dengan negatif 1.186. Letak negatif ke sebelah jadi positif, jadi BC sama dengan negatif 1.186 kN. Okey, seterusnya free body diagram untuk C. Sigma Fx sama dengan kosong, Cx negatif BC sin 50.8 negatif CD sama dengan kosong. Negatif Cs masukkan balik nilai BC iaitu kurungan negatif 1.186 sin 50.8 kurungan negatif 1.186 kurungan negatif kosong. So negatif Cx dapat hasil daripada pengiraan ni dapat negatif 1.090. Negatif bawa ke sana, Cx sama dengan 1.09 kN. So sigma Fy sama dengan kosong pula ialah Cy sama dengan BC cos 50.8 negatif CD sama dengan kosong, Cy kurungan masukkan nilai BC tadi kurungan negatif 1.186 tutup kurungan kepada cos 50.8 kurungan negatif 1.186 tutup kurungan dengan kosong. So Cy sama dengan 0.889 kN. Okey, untuk FBD free body diagram D, sigma Fy sama dengan kosong, BD sin 12.6 negatif CD sama dengan kosong, masukkan nilai BD kurungan 5.44 untuk kurungan sin 12.6 negatif CD sama dengan kosong, negatif CD sama dengan 1.186 bawa negatif sebelah CD sama dengan negatif 1.186 kN. Dan last sekali negatif B untuk nilai dy, negatif dy negatif BD cos 12.6 negatif CD sama dengan kosong, negatif dy masukkan nilai BD letakkan negatif kat depan kurungan negatif 5.44 kurungan cos 12.6 kurungan balik negatif letakkan nilai CD kurungan negatif 1.186 tutup kurungan sama dengan kosong. So nilai dy sama dengan negatif 6.296. Bawakan negatif ke depan, bawakan negatif ke sebelah, dapatlah dy sama dengan 6.296 kN. Itu untuk manual simulation calculation bagi terasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Sekarang ni saya nak terang tentang thrust yang kedua dengan menggunakan manual calculation. Ni dia. Okey. First kita akan ada ni bergambar rajah dia. Ni dah saya dah siap buat ni. Gambar je. Okey, ni gambar rajah dia. Kalau ikutkan gambar rajah dia macam ni lah. Macam ni. Gambar rajah ni dah siap. Simulation. Okey, sama balik tadi ni. Okey, ni. Okey. Sama balik. Okey, first kali kita nak cari setiap sudut untuk ni A, B, D, E. C tak payahlah sebab C tak ada apa palang yang boleh jadi apa tu? Boleh menampakkan yalah dari apa sudut dia lah. Okey. So first kita nak kira sudut dulu. Okey, kita cari untuk A dululah. Untuk A dulu kita gunalah tangent theta. Lepas tu 0.9 ni 0.9 panjang dia, lepas tu ni tinggi dia, ni panjang dia, lebar dia, panjang dia 0.9 bahagi 1/2. Tapi kita nak cari sudut iaitu theta lah. So kita ada tangent theta. Tangent ni kita bawa sebelahkan jadi tangent kuasa negatif 1.
kita letak lah. Kita darab dengan kita letak lah 0.9, 1.2. Kita tekan lah kalkulator. Bila kita tekan kalkulator, tangent -1 dulu, kita tekan 0.9, 1.2, kita akan dapat 36.9 darjah. Okey. Untuk seterusnya, 36.9. Ini kita dah dapat 36.9. So sini akan automatic jadi 36.9 lah. 36.9. Benda ni sama pula dengan ni. Sama pula. Sini pun 36.9 lah. Okey. Untuk seterusnya, untuk cari sudut ni, ni tak ada benda, sepatutnya tak ada benda, tapi dah tulis lah kan. Okey. Setiap segitiga mempunyai total 180 darjah. Okey, 180 darjah. So contoh bayangkan ni tak ada lagi. Tapi kita ada 36.9. 36.9 dengan 90 darjah. Ini. Okey. 90 darjah. Okay. So kita tolaklah 180 untuk total tu. Tolak 90. Tolak 36. Kita akan dapat 53.1. 53.1. So letaklah sini 53.1. Sini pun sama juga. Tapi nak lagi nampak, nak lagi senang, ni kan 36. So Z ni bentuk Z. So confirm lah sini automatic jadi 36.9. 9. So sini jadi kan dah 90 darjah. 36.9 tolak 53. 90 tolak 36.9 akan dapat 53.1. So untuk D kita dah dapat jugalah. Kita dapat A, kita dapat B, kita dapat C, kita dapat C, kita dapat D, kita dapat E. Okey, seterusnya kita akan masuk ke free body diagram. Oh ya. Ni jangan lupa. Ni ada pin, A dengan C ada pin. So akan jadi sini akan jadi AX, AY ni, ni akan CX. Dia jadi CX saja sebab dia tak ada palang members ni, tak bersambung apa. Sini ada, ni A ada. Dia bersambung jadi members. Okey. Ni tak ada, just macam single. Duduk situ seseorang, dia ada. Okey, A. Free body diagram. Okey, kita ada A. Kita buatlah setiap kita macam pecahkan pada 5. Kita macam nak kira setiap point. Setiap point daripada point A, point B, point C, point D, point E. Okey, kita lukis free body diagram untuk semua ni. Okay, ni C ni, ni tak payah ni lah, jangan pandang lah benda ni. So akan sini sepatutnya ada dua ni je, CX dengan CD. CY ni tak ada benda lah sebab dia tak ada apa-apa. Okey, kita teruskan untuk masuk calculation, manual calculation dia pula. First kita kena cari yang mana yang mudah dahulu daripada antara 5 free body diagram ini. Okey, kita carilah mana mudah. So apa yang saya boleh nampak sini, yang paling mudah adalah free body diagram E. Kenapa? Sebab benda ni dah ada beban dia. Ada ni, dah ada 2 ni dengan ada ni. So macam lagi mudah lah. Kalau nak bandingkan dengan ini pun dah agak susah lah. Ni macam, ni dah ada, beban dah ada, tapi ada 3. Ada 3 tu jadi macam lagi pening lah. Dah ada ni juga, tapi ada macam pening lah sebab ada 3. Ni ambillah ni dulu. Kita start dengan ni dulu. So lagi mudah lah. Kita tak ambil A, tak ambil C, tak ambil D sebab tak ada beban. Jadi susah lah, pening. Okay, kita move kepada untuk calculation untuk free body diagram E dahulu. Okay, kita buat persamaan untuk free body diagram E dahulu, iaitu persamaan fx equal 0. Okay, kita tengoklah. Okay, kita tengok yang untuk kita kena start daripada part CX dahulu, iaitu guna fx equal 0 tu kita ada DE dengan DE dengan BE. DE dengan BE. So kita letaklah DE. Okay, DE akan jadi negatif DE. BE ada sudut. BE ada sudut.
Dia ada sudut. So dia dekat bahagian apa tu? Dia berada di bahagian positif cos. Cos. Dia ada bahagian cos. Dia berada di bahagian cos. So kita akan guna lah di bahagian cos, tapi bahagian ni negatif. Cos negatif. So akan jadi negatif BE cos 36.9. Okay, 36.9. Okay, so kita dah dapat ni. Dah tulis ni. Tapi tak boleh solve lagi sebab kita tak ada nilai. Kita tak tahu DE tu apa, kita tak tahu BE tu apa. So kita anggap je lah ni sebagai step 1. Okay, so kita pergi ke FY pula untuk free body diagram E. Okay, kita start lah. Nak cari dia. Kita ada, untuk Y kita ada 3 kN dengan BE. BE ni. So kita negatif 3 akan tambah dengan ni, tambah sebab apa? Tambah BE tu sebab apa? Sebab bahagian ni positif. So kalau sini dah cos, sini akan jadi sin. Plus tak positif BE sin 36.9. Okay, kita alihkan lah. Negatif 3 kita bawa sana akan jadi positif. BE sin 36, sin 36.9 ni kita bawa ke sebelah akan jadi bahagi. 3 bahagi sin 36.9. Tekan kalkulator, akan dapat 4.997 kN. Okey, itulah. Okey, so kita B kita dah dapat. Okey, kita BE kita dah dapat. So kita balik ke sini balik. Kita dah dapat BE. Ini BE yang tak jelas. Ya tak? BE kita dah dapat BE. Okey, DE kita tak dapat DE. So kita dah dapat BE. Kita masukkan je lah nilai dia. Kita settlekan yang ni dahulu. 4.997 cos 36.7. Kita tekan kalkulator, kita akan dapat 3.996. Positif. Negatif 3.996. So kita bawa sebelah akan jadi positif 3.996. Tapi kat sini ada negatif ni. Kita bawa sebelah akan jadi benda ni akan jadi negatif. So akan jadi dapat DE is equal negatif 3.996 km. Okay, kita dah dapat BE dengan DE. So far kita dapat tu lah. Okay, balik. Okay, next kita akan ambil free body diagram yang kedua, itu free body diagram B. Sebab kita dah ada nilai BE. Kita dah ada 2 nilai ni. So tinggal lagi 2 kosong ni. So kita boleh carilah. So sini macam masih tak ada lagi, susah. Okay, so test go through. Okay, sama juga buat macam ni tadi. Tapi itulah. Kita start dengan fx. Paksi x kita ada AB dengan BE. Okay, biasalah BE buka BE positif, BE sin. Sebab apa sin? Sebab di bahagian ni dia sini bahagian sini ni contohnya ada bergaris bahagian sini lah, sebab kita nak cari x kan. Sini bahagian x, ni bahagian y, bahagian x ni. Ok, ni sin, ni positif sin. Ok, positif sin. BE positif BE sin berapa dia punya nilai? 53.1 tolak AB. So kita boleh selesaikan lah sebab kita dah ada nilai BE di sini. So kita letaklah sini. Kita letak sini, kita akan kira. Kita kira lah. Kira tekan kalkulator. Akan dapat 7 sin 3.1. Akan dapat 3.996. Okay, positif 3.996. Kita bawa ke sana, kita bawa ke sebelah, kita akan dapat negatif
3.996. So tapi belum selesai lagi sebab ada negatif kat sini. So negatif ni kita bawa ke sebelah akan jadi positif 3.996 kilonewton. Itu saja. Okey. Untuk AB, untuk AB ya. Untuk nilai AB. Okey, so terusnya kita akan pergi ke FY. Untuk FD, untuk free body diagram B. Untuk B kita ada 6 kN dengan BD dan DE. So tolak negatif N, negatif 6, tolak BE, ada kawasan negatif. Sini dah sin, sini jadi cos lah. So kita ada BD sini. Macam biasa juga BE ni kita dah ada nilai, kita tak ada nilai BD, ada nilai BE. Nilai BE kita ada ambil sini, kita letaklah sini. So kita selesaikan satu-satu dahulu. Kita selesaikan ini dahulu, tak nak bagi pening. Tu kita akan dapat 4.997 cos 331. Kita akan dapat 3 negatif 6 tolak 3 dapat 9. Dapat negatif 9. Dapat negatif 9. Kita bawa ke sebelah. Kita bawa ke sebelah mana? Kita akan dapat positif 9. Tapi kat sini pun ada juga negatif. So negatif ni kita macam biasa kita bawa ke sebelah, dapat negatif 9 kilonewton. Okay, so seterusnya untuk next free body diagram, saya akan ambil free body diagram yang kedua, iaitu free body diagram D. Sebab kita dah ada nilai apa tu? Kita ada nilai A, kita ada nilai BD, nilai BD, ada nilai apa lagi? AD kita tak ada. AD kita tak ada. Kita kena cari AD juga. DE kita ada. DE kita ada. Tidak. DE kita ada. DE kita dah ada dia. Lepas tu dua ni kita ada. BD dan DE. Dua ni kita ada. So kita ambil lah free body diagram yang kedua tu. Free body diagram D. Okay, kita start dengan Fx. Macam biasa kita start lah guna persamaan tu untuk cari setiap beban, nak tahu contention atau compression. Okay, kita mulalah. Kita letaklah DE plus tolak CD sebab beban adalah arah berlainan. So akan jadi pull sama satu tolak. Okay, kawasan AD ni untuk cari X dahulu. Okay, ni bawah ni dia dah bahagian kawasan negatif. So sini sin. Ya Allah, gambar siapa pula tu. Okay, teruskan. Sin mana ni? Oh, sini. Okay, sin negatif AD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya nak tunjukkan macam mana saya masukkan nilai kat dalam result kotak trust 1 dan trust 2. Okay, so cara dia senang je. Mula-mula sekali saya screenshot jawapan. Lepas tu nanti dia muncul kat galeri kan. So saya buat macam ni. Jadi lagi mudah lah saya nak tengok jawapan dengan nak edit masukkan jawapan tu kan. So kita ambil contoh CY 0.889. Lepas tu kita tekan T tu kan. Lepas tu kita kecilkan. Lepas tu kita masukkan dalam kotak dia. Ok, macam tu je. Lepas tu kita ambil yang DY pula 6.296. Kita tekan T, type 6.296. Check balik betul ke tak. Ok, tu kita kecilkan. Ok, lepas tu kita masukkan dia kat dalam kotak dia. Ok, macam tu. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syami Imran bin Razali. Nombor kad matrik 13 DAD 19 F1117. Tajuk saya adalah tentang discussion. Okey.
Saya akan menerangkan tentang discussion untuk lab 2 saya yang bertajuk structure. Okey, daripada apa yang dibuat oleh kawan-kawan saya telah mendapati bahawa nilai yang dikira adalah berbeza. Ini kerana gambar yang diberi iaitu kedudukan objek trust 1 dan trust 2 adalah berbeza. Jadi dengan itu saya telah merekod nilai-nilai yang dikira oleh kawan-kawan saya terhadap trust 1 dan trust 2 seperti yang saya tunjuk ini. Akhir sekali, saya ingin memberitahu bahawa kedudukan trust 1 adalah menegak manakala kedudukan trust 2 adalah mendatar. Maka dengan itu nilai yang diberi adalah berbeza dan apabila dikira nilainya pun berbeza. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menceritakan tentang conclusion atau kesimpulan yang terdapat daripada lab sheet 2 ini yang bertajuk structure. Kesimpulan yang kami dapat ialah kami dapat mengetahui cara atau prosedur untuk membuat simulasi structure on the truth dengan menggunakan link atau software yang diberikan. Kemudian kami juga mendapat result apabila selepas melukis atau membuat structure on the truth itu kami dapat nilai force dan kami mudah mengira menggunakan method of join untuk mendapatkan result. Kami juga dapat mendapat objektif iaitu mencari reaction force on the truth dan force in each member on the truth. Sekian, terima kasih.